Kelayakan pemohon PPR terbatal jika rumah tersebut disewakan. Itu antara tumpuan dari negeri di bawah bayu yang akan diperincikan Redwin Robin. Redwin teruskan dengan perinciannya. Ya Nurul, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah akan mempergiatkan pemantauan terhadap penghuni program perumahan rakyat PPR. Ia bagi memastikan hanya golongan yang benar-benar layak menduduki rumah berkenaan. Menteri Berkenaan Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, bilangan PPR amat terhad berbanding jumlah permohonan yang diterima. Justru beliau mengingatkan penduduk yang layak mendiami rumah PPR agar tidak menyewakan rumah tersebut kepada pihak lain. If you apply for PPR, then you should live in that PPR because you qualified for it. We screen all the applicants. And that's why we give it to them so that you are qualified for it. But if you do not want to sit or don't want to stay in that particular house, you rent it to others, then we automatically will disqualify you from getting that house. Datuk Dr. Joachim yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui pemberita selepas melancarkan pembukaan rasmi bilik pameran Nairo Ceramic Group yang diperbaharui di Kelombong. Beliau turut memuji reka bentuk bilik pameran ini kerana ia menyokong usaha kerajaan negeri menggalakkan amalan hijau. Sambutan sesuatu perayaan berupaya meningkatkan pemufakatan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Justru ia perlu dilaksana dengan penuh keceriaan, terutama sambutan Tahun Baharu Cina yang bakal menjelang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perayaan yang diraih bersama berupaya mewujudkan suasana mesra dan kegembiraan dalam kalangan masyarakat majmuk. Di negeri Sabah ni mempunyai seperti mana kita maklum, masyarakatnya unik, pelbagai kaum dan bersatu dan berharmoni antara sesama mereka, sesama kita, khususnya dengan adanya acara seumpama ini akan lebih mengeratkan hubungan, keharmonian dan perpaduan di kalangan masyarakat. Datuk Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata demikian selepas mengadakan program Ramah Mesra dan agihan limau kepada masyarakat Tionghoa di Pekan Membakut. Seramai 186 pesara dan anggota polis Tawau menerima manfaat zakat wakalah bernilai RM44,400 daripada PBLT Sendirian Berhad, sebuah syarikat milik Menteri Kewangan diperbadankan. Para penerima terdiri pesara dan anggota polis yang mengalami penyakit kronik, anak yatim, anak istimewa dan kurang berkemampuan. Pengerusi syarikat tersebut, Tan Sri Dr. Mazlan Lazim berkata penyerahan zakat sebagai menghargai pengorbanan anggota polis dalam memastikan keamanan serta kesejahteraan rakyat dan negara. Ini seramai 186 orang. Jadi jumlah yang kita beri ini adalah sebanyak 44,400 kan. Jadi yang target grup yang kita bagi ini adalah pesara-pesara polis sebab memanglah kita mengenang jasa mereka kan. Tan Sri Dr. Mazlan berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan zakat wakalah kepada pesara dan anggota polis di Ibu Pejabat Daerah IPD Tawau. PBLT agar dapat meneruskan untuk membantu kepada mereka-mereka lah yang memerlukan bantuan seperti ini di masa-masa yang akan datang. Syukur alhamdulillah kerana ada juga terutamanya bagi pihak PBLT yang mengambil berat tentang kami lah anggota polis dan pasara-pasara serta balu-balu. Saya mewakili anak saya Nur Soleh bin Sulani mengucapkan terima kasih kepada PBLT Sendirian Berhad kerana sudi menyampaikan sumbangan zakat untuk meringankan beban keluarga serta untuk kebaikan saya punya anak di samping menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Turut menerima zakat golongan asnaf, ibu tunggal dan anak yatim bernilai lebih RM800,000.
Sisa organik dari kediaman dan aktiviti komersial boleh dijadikan baja kompos sekaligus memberi manfaat kepada pembangunan industri pertanian. Ini kerana pemprosesan baja kompos bukan sahaja baik untuk pemeliharaan tanah, malah mampu mengurangkan beban di tapak pelepusan. Pensyarah Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Insinyur Dr. Abu Zarin Yasir berkata, proses pengkomposan juga boleh mengurangkan kebergantungan kepada baja kimia. Beliau menyatakan demikian dalam perkongsian berkaitan prinsip, teknik dan amalan pengkomposan ketika menjadi tetamu rancangan Kami Baini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Baru-baru ini UMS menerusi buku bertajuk Pengkomposan, Prinsip, Teknik dan Amalan di Nobat Penerima Anugerah Buku Negara 2023 oleh Yayasan Pembangunan Buku Negara. Dalam buku ini terdapat pelbagai teknik yang telah ditulis, seperti contoh pengkomposan menggunakan mikrob, menggunakan cacing dan juga larva yang boleh diaplikasikan kepada pelbagai sisa organik. UMS turut menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan dalam pemprosesan sisa-sisa organik dari Pasar Komuniti Kundasang dan Pasar Nabawan untuk dijadikan baja kompos bagi kegunaan tempatan. Proses pendaftaran sistem pengkalan data utama PADU di Sabah bertambah lancar dengan pembukaan kaunter oleh Jabatan Perangkaan Malaysia Cawangan Sabah. Tinjauan kru RTM di Kota Kinabalu mendapati penyediaan kaunter tersebut memberi kelegaan kepada orang ramai. Dia sangat memudahkan kita lah. Sangat membantu bila untuk especially yang orang-orang warga mas ataupun orang tua lah. Sebab mostly diorang pun tak tahu macam mana first, macam mana mau register. Second, kalau online pun diorang tak tahu mau tekan apa. Memudahkan rakyat untuk melengkapkan data melalui kaunter. Kebanyakan orang-orang masyarakat terkini kan tidak pandai lagi menggunakan media sosial untuk melengkapkan data. Jadi lagi kita pergi ke sinilah untuk melengkapkan data kita, memudahkan semualah untuk mengisi kita punya data di PADU. Kaunter PADU ni harus diperbanyakkan pada masa hadapan, terutama sekali di kawasan pedalaman lah, kampung-kampung, sebab untuk kemudahan orang kampung lah, terutama sekali kawasan-kawasan yang kurang internet. Sistem PADU dilancar sejak 2 Januari lalu bagi mengumpul profil individu dan isi rumah termasuk warga negara dan pemastautin tetap berumur 18 tahun ke atas. Pendaftaran dan pengemaskinian maklumat dalam sistem PADU perlu dibuat sebelum 31 Mac ini bagi memastikan rakyat yang layak mendapat manfaat tidak tercicir daripada menerima subsidi bersasar, bantuan dan perlindungan sosial. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini, dan untuk lebih banyak perkembangan semasa teruskan bersama dengan Nurul Zamri di Angkasa Puri. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Redun Robin, terima kasih atas perincian daripada Sabah itu.